Okey, kalau kita lihat banjir di Terengganu itu sudah pun surut dan juga di Kelantan juga sebenarnya, tetapi juga sudah pun dikeluarkan bukan dikeluarkan nasihat untuk mengawasi keadaan sekiranya berlaku gelombang baharu banjir di Kelantan. Oleh itu wartawan kami dan juga wakil ekstrawan di Kelantan Fandi Muhammad juga bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan, dan juga kita nak terus saja bersama dengan Fandi pada jam ini. Fandi, bagaimana persiapannya? Bukan sahaja Fandi sendiri, sudah pasti Fandi ini bersiap sedia selalu, tapi penduduk itu sendiri, mungkin mereka sudah ada yang pulang ke rumah dan sebagainya, tapi pada masa sama perlu berhati-hati sekiranya paras air naik dan sebagainya. Bagaimana persiapan mereka? Benar, Najib. Sebenarnya situasi banjir di Kelantan sudah hampir pulih sepenuhnya, di mana hanya berbaki sekitar 33 orang yang melibatkan 6 keluarga masih berada di pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Tok Dih di Pasir Mas. Dan keadaan Sungai Golok di Rantau Panjang juga telah pun turun ke paras bacaan amaran, iaitu sekitar 8.36 meter. Manakala Sungai Golok di Kuala Jambu Tumpat juga mencatatkan bacaan yang menurun sekitar 2.48 meter. Dan berdasarkan stesen penyukat yang berada di pedalaman Kelantan sepanjang hari ini, tiada mencatatkan jumlah taburan hujan yang turun di pedalaman Kelantan. Dan situasi ini tidak akan menyebabkan berlakunya peningkatan paras air Sungai Kelantan kerana bacaan taburan hujan di pedalaman tidak direkodkan sepanjang hari ini sehingga ke awal pagi nanti. Begitupun seperti yang telah dimaklumkan dan dilaporkan sebelum ini, Kelantan bukan sahaja menerima 1, 2 ataupun 3 gelombang banjir. Yang berlalu beberapa hari lepas merupakan gelombang kedua, dan kita bakal menghadapi gelombang ketiga. Dan bagi penduduk terutamanya di kawasan daerah Pasir Mas dan Tumpat, situasi gelombang banjir bukan sekali dua ini merupakan suatu situasi yang sering kali mereka hadapi. Dan apabila bermula sahaja musim peralihan timur laut ini, bermula bulan 10 sehinggalah ke bulan Mac tahun depan, mereka sebenarnya berada dalam kesiapsiagaan. Ini bermakna kalau mereka pindahkan barangan berharga ataupun ternakan mereka ke tempat yang lebih tinggi, mereka walaupun mereka boleh pulang pada hari ini untuk membersihkan rumah, untuk membuang sampah sarak dan sebagainya, namun mereka tetap tidak menurunkan ataupun membawa balik ternakan yang telah disimpan di tempat tinggi, tidak membawa balik kenderaan dan juga barang berharga kerana edah ataupun tempoh musim tengkujuh ini belum berakhir. Jadi mereka sentiasa berada dalam keadaan siap siaga, dan apabila peningkatan paras air Sungai Golok berlaku, peningkatan air Sungai Kelantan berlaku, mereka boleh berpindah pada bila-bila masa saja. Dan ramalan seperti yang dilaporkan oleh Malaysia, kemungkinan Kelantan akan berdepan dengan banjir gelombang ketiga bermula 27 hari bulan ataupun lusa. Jadi seperti apa yang diperkatakan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, rakyat Kelantan jangan alpa dan siap sedia untuk menghadapi gelombang ketiga. Walaupun ramalan ini belum kita dapat sahihkan sama ada keadaan situasi banjir gelombang ketiga ini lebih besar pada gelombang kedua ataupun sederhana ataupun kecil. Namun rakyat Kelantan dituntut sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Jadi kita dengarkan dulu apa yang dinasihatkan oleh Menteri Besar Kelantan. Baik, kita berikhtiar apabila ada maklumat ramalan daripada meteorologi. Kita sebagai ketua negeri, kita minta rakyat kita bersedia, maknanya bersedia menghadapi apa-apa kemungkinan lebih awal. Ini satu ramalan. Apapun kita cubalah sedia upaya untuk buat persiapan. Jadi kita nasihatlah rakyat kita supaya mereka buat persiapan bagi menghadapi apa kemungkinan. InsyaAllah kita selamatlah. Itu saja bagi saya. Banjir pemerhati Datuk dan hasil lawatan Datuk ke pusat pemindahan sementara ni. Datuk tengok bagaimana keadaan rakyat hudud situ. Adakah mereka mematuhi SOP ataupun Datuk rasa ada perlu tambah baik apa-apa perkara lagi? Saya sepanjang saya lihatnya mereka mematuhi SOP. Itu waktu kita hadirlah. Cuma dalam bilik-bilik itu agak kita rasa skot sikit.
Agak-agak kalau boleh kita dapat fikir bilik yang lebih baik untuk mereka, terutama apabila musim COVID seperti ini kita sangat-sangat mengharapkan bahawa semua mematuhi SOP dan apa yang disediakan oleh JKM ni alhamdulillah. Cuma mungkin waktu kita masuk ramai-ramai tu rasa semak je. Itu je. Tapi alhamdulillah apa kita lihat, apa kita tanya pada pemindah-pemindah yang sementara di pesat sementara ini, mereka berperhatilah. Tidak ada masalah. Lagipun kita ini belum banjir besar lagi. Pengalaman rakyat Kelantan ini biasa. Cuma kita nasihat apabila air mari jangan main puas sangat. Terima kasih. Fandi, berdasarkan pemerhatian Fandi sepanjang membuat liputan banjir gelombang kedua di Kelantan itu, kerana tahun ini kita bercakap soal pematuhan SOP. Berdasarkan pemerhatian Fandi sendiri, bagaimana pematuhan SOP oleh penduduk-penduduk yang dipindahkan ke pusat pemindahan, dan juga kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini dengan fenomena banjir, bagaimana keadaan banjir pada gelombang kedua tahun ini? Adakah sedikit orang kata kecil berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini atau bagaimana? Sebenarnya Najib, kalau dilihat kepada angka jumlah mangsa yang dipindahkan beberapa hari yang lepas, mencecah kepada angka lebih pada 1,000 orang yang dipindahkan melibatkan 4 daerah. Namun saya dilaporkan sebahagian besarnya penduduk terutama di kawasan rantau panjang mengambil sikap tidak mahu berpindah ke pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan oleh kerajaan. Ini kerana saya dimaklumkan mangsa banjir ataupun penduduk yang berada di sekitar daerah Pasir Mas dan juga Tumpat, mereka agak takut dan juga bimbang untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara disebabkan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi mereka mengambil tetapan dan juga sikap untuk berpindah ke rumah sanak saudara. Dan jika dilihat daripada hasil pemerhatian saya di sepanjang liputan di pusat pemindahan sementara ini, saya mendapati mangsa banjir walaupun berada dalam situasi penjarakan fizikal, kemah mereka, tempat tinggal mereka berada dalam keadaan yang jarak, mereka juga turut berdepan dengan suasana yang mungkin orang kata kadang-kala menuntut untuk mereka bersama dengan ahli keluarga mereka. Dan seperti yang dilaporkan oleh kerajaan negeri bahawa soal penjarakan fizikal masih lagi dilihat lemah dan perlu diberi perhatian. Dan kadang-kadang berlakunya kesesakan di sesuatu pusat pemindahan sementara. Namun begitu, aspek lain seperti pemakaian pelitup muka, soal kebersihan, soal aktiviti memasak di pusat pemindahan sementara ini tidak dilakukan. Dan SOP pelitup muka juga saya dapati kebanyakan mangsa banjir sentiasa memakai pelitup muka dan mereka hanya menanggalkannya jika ingin mandi ataupun untuk tidur saja. Dan apa yang diamalkan oleh mangsa banjir ini perlu diberi pujian kerana mereka tahu suasana banjir pada tahun ini merupakan suasana yang berbeza daripada tahun sebelumnya kerana kita berdepan dengan satu wabak yang sentiasa menunjukkan angka meningkat dan sebagainya, Najib. Itu antara perkara yang kita perlu beri pujian, betul kata Fandi itu, kerana ini tempoh yang sukar untuk penduduk-penduduk di khususnya negeri di pantai timur itu. Dan juga mungkin terakhir sekali Fandi, bagaimana untuk orang kata orang ramai di Kelantan ini, kerana ini setiap tahun berlaku kan banjir ini, sama ada teruk ataupun tidak sahaja. Pertemuan bersama dengan penduduk ini, bagaimana kebiasaan mereka berdepan dengan bencana banjir ini? Kerana kalau rumah mereka berada di kawasan rendah, adakah mereka bersiap sedia setiap kali musim tengkujuh sudah angkat barang siap-siap, pindahkan kenderaan, haiwan, ternakan dan sebagainya? Sebenarnya begitulah situasinya. Apabila masuk saja peralihan musim timur laut dan juga bermulanya Oktober, mereka telah melakukan persiapan awal. Namun seperti yang kita laporkan sebelum ini, bila mana kawasan penduduk yang berada di tepi Sungai Kepuluk, mereka tidak mengambil sikap berpindah dengan lebih awal kerana bimbang rumah mereka dicerobohi ataupun dimasuki oleh pencuri, terutamanya melibatkan pendatang ataupun mereka yang berada di seberang Thailand masuk dengan mudah menggunakan bot. Jadi atas kebimbangan itu mereka tidak mengambil sikap berpindah awal. Kalau mereka berdepan dengan situasi macam air sudah mengenangi penuh di tangga rumah mereka pun, mereka masih lagi mengambil sikap tunggu dan lihat.
Namun itu yang orang kata sudah menjadi satu pengalaman yang biasa dihadapi oleh penduduk di sekitar Rantau Panjang ini. Apapun situasi banjir, walaupun teruk ataupun sederhana, mereka tetap tabah dan juga sudah kalih bagi mereka untuk berdepan dengan situasi banjir saban tahun yang melanda di daerah Rantau Panjang ini, Najib. Itu dilema jugalah untuk penduduk yang berada di Rantau Panjang itu kerana mereka mahu menyelamatkan diri tapi pada masa sama risau dengan harta benda rumah mereka. Sudah pastilah kita faham situasi ini dan juga pihak berkuasa juga memberi jaminan setiap kali memindahkan mereka bahawa akan dijaga kawasan perumahan mereka dari sebarang pencerobohan dan sebagainya. Dan sudah pasti kita berdoakan bahawa insya-Allah gelombang ketiga kalau boleh kita doakan tidak berlaku, tapi kalau berlaku mungkin secara kecil sahaja supaya tidak ada orang kata apa kemalangan jiwa dan sebagainya, dan juga pematuhan SOP itu penting untuk dipatuhi dalam keadaan apa sekalipun. Terima kasih Fandi atas laporan tersebut. Fandi akan terus membawakan dan juga memberitahu perkembangan terkini situasi di Kelantan berkaitan dengan banjir. Setakat ini sudah pun boleh kita sifatkan reda untuk gelombang kedua. Kita menantikan sama ada berlakunya gelombang ketiga ataupun sebaliknya. Terima kasih Fandi. Okey, sekian sahaja cerita. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.